Arab sebelah ni bila baca amma yatasaalun anin naba'il azim bunyi nangis. Lama-lama solat tu menggetar tu badan, ketar. Bacaan yang dibaca oleh Syekh Muhammad Jibril, dengar tu ketar. Tangan kita duduk sebelah dia ni, dia rapat kan, rasa tu ketar tu badan kerana takutnya pada Allah. Sampai anda ingat lagi dibaca sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Sampai illa ma sya Allah tu tumbang tu straight tumbang. Takut sangat tumbang tu mingkah bangun, Allahu akbar, solat balik, Allahu akbar. Tak pernah itu. Kita ni tumbang juga, tertidur dah rupa. Orang kita kan nak gambarkan manusia yang takut sungguh pada Allah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang satu tajuk yang kita akan lalui dalam hidup kita, yang disebut dengan saat mana kita menghampiri dengan kematian di kalangan kitanya, dan bagaimana kita memahami konsep kematian dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian tahu bahawa dalam hidup kita ni, lepas pada kita melalui saat di dunia ini, kita akan melalui masa yang disebut dengan sakarat. Bila kita nak melalui masa sakarat ini, maka masa tersebut merupakan masa yang paling penting dalam hidup kita untuk nak menentukan sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Maka kebanyakan di kalangan kita bila sebut masa sakarat ini, ramai di kalangan kita jadi keliru kerana kita di antara kita nak mengejar dunia dan kita nak mendapatkan akhirat Allah SWT, dalam keadaan kita ni keliru. Sama ada kita nak tinggal dunia ke kita nak dapatkan akhirat. Ramai di kalangan kita ni dia jadi begitu, dekat nak meninggal dunia, yang menyebabkan akhirnya dia jadi satu sikap yang tak baik bila dekat nak menghadap depan Allah. Islam dia suruh kita ni, bila kita dalam keadaan sebegitu, Islam suruh kita jaga dua perkara yang kita kena jaga. Yang pertama, kita jaga luaran kita. Yang kedua, jaga dalaman kita. Luaran kita ni maksudnya apa dia? Tubuh badan kita biar sebaik-baiknya bersih, dalam keadaan persekitaran yang baik, tempat yang baik ni, jaga luaran. Kematian kita ni biar kematian yang terbaik dipanggil, luaran kita. Satu lagi, jaga dalaman kita. Dalaman ni maknanya apa dia? Jaga waktu mana kita dekat nak mati,
macam mana kita kena jaga yang disebut dengan hati kita. Jangan hati kita ni berbolak-balik. Kerana ramai di kalangan kita ni, bila dekat nak menghadap depan Allah, dia tak boleh nak jaga hati. Bila dia tak boleh nak jaga hati, yang menyebabkan hati dia ni berbolak-balik, jadi bahaya pada keadaan demikian. Islam dia nak suruh kita ni fokus. Bila dekat nak menghadap depan Allah, kita ni berfokus pada diri kita ni. Fokus apa dia? Kita tahu yang kita ni nak mati, yang kita ni nak menghadap depan Allah. Lalu kita ni tak jadi datang satu perangai yang disebut dengan buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka ni lah tajuk yang kita nak bincang pada pagi ni. Buruk sangka ni apa dia? Lawan pada buruk sangka ialah berbaik sangka. Dan kita hanya takut pada Allah saat mana kita dekat nak menghadap depan Allah. Jangan sampai kita ni bila kita nak menghadap depan Allah datang perasaan buruk sangka. Buruk sangka ni ulama-ulama sebut datang kerana apa dia? Kerana kita biarkan diri kita ni berburuk sangka sepanjang kita hidup. Hidup kita ni kan, dalam diri kita ni senang sangat nak jadi buruk sangka. Sama-sama kita pun senang nak jadi buruk sangka. Apatah lagi kita dengan Allah. Islam dia ajar dalam hidup ni, cuba latih diri kita ni berbaik sangka. Berbaik sangka ni kena ada pada diri kita. Berbaik sangka dengan manusia, kemudian berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka ni penting sangat. Jangan kita jadi su'uzzan. Su'uzzan maknanya buruk sangka pada diri kita waktu mana kita dengan Allah, yang menyebabkan akhirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Biar kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Latih sekarang lah untuk kita nak dapatkan husnul zan, untuk kita dapat husnul khatimah, supaya kita dapat baiknya kematian kita. Maka latih untuk berbaik sangka dalam kehidupan kita ni. Hari ni tajuk yang kita nak sebut ni, bila dekat nak mati kita kena buat apa dia? Anda sebut dua tadi. Dua benda ni kena jaga sangat bila kita dekat nak menghadap depan Allah. Yang pertama, jaga luaran kita. Yang kedua, jaga dalaman kita. Jaga dalaman ni apa dia yang kita kena jaganya? Jaga hati. Jangan berbolak-balik hati kita. Jangan kita ni syaitan datang, syaitan pujuk, syaitan sebut, kamu tak mati lagi ni, kamu lambat lagi mati ni. Kamu kenapa kamu nak mati? Kamu muda lagi kan? Orang lain tua-tua tak mati-mati lagi. Ini dia mula nak jadi buruk sangka. Kamu baru satu penyakit, orang lain ada 7 penyakit tak mati-mati lagi. Ini dia mula jadi buruk sangka. Buruk sangka, kamu ni kan orang cantik, takkan orang cantik kena mati? Orang hodoh tak mati-mati lagi disebut. Ini dia mula datang buruk sangka kita ni. Bila kita buruk sangka, yang menyebabkan rosak amalan-amalan kita. Yang ni yang jadi bahaya pada diri kita ni. Diriwayatkan daripada Muslim, daripada Jabir, dia berkata, aku mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan 3 hari sebelum baginda wafat. Ni di antara kata-kata Rasulullah sebelum Rasulullah wafat 3 hari. Rasulullah sebut kalimah ni, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Rasulullah sebut, jangan biarkan kematian di kalangan kamu dalam keadaan dianya illa wa huwa yuhsinu dhann billah, kecuali saat mana dia nak mati itu dia betul-betul berbaik sangka dengan Allah. Ini kalimah ni Rasulullah sebut 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah kata, jangan biarkan diri kamu bergelumang dengan berburuk sangka, kecuali saat mana kamu hidup ni kamu berbaik sangka dengan Allah sepanjang masa. Baik sangka ni maksudnya apa dia? Kita latih diri kita ni, segala sesuatu yang terjadi tentu ada hikmah yang Allah jadikan. Jangan kita menyalahkan takdir. Suatu Islam diajar dalam hidup kita ni, kita diajar supaya beriman dengan qada dan qadar. Kenapa beriman dengan qada dan qadar? Nak suruh kita ni berkeyakinan semua yang terjadi ialah Allah yang susun. Dan Allah ni bila dia buat sesuatu pada hamba, dia tidaklah kata untuk menyusahkan hamba, tidak. Dan tidaklah membebankan hamba. Semua yang terjadi dalam hidup hamba ni ada dipanggil iradah Allah, ada kemahuan Allah yang tersendiri. Allah buat sesuatu benda ni, tak ada benda yang Allah buat itu untuk memburukkan kita, tak ada. Tetapi semua benda yang terjadi dalam hidup kita ni,
kebaikan untuk diri kita. Tu kena ingat. Allah ni tak pernah nak buat zalim pada manusia. Kita kan ada juga masa-masa nak buat khianat kan. Dalam hidup kita ni ada juga masa nak buat zalim. Tengok semua jalan laju je, kita pun kejar dengan jari kita kan. Nak buat khianat itu nak buat khianat. Tengok nyamuk gemuk je, kita mula nak tangkap, nak buang sayap ni. Kita ada je benda yang kita nak buat zalim kan. Dalam diri kita ni ada je benda kita nak buat khianat. Tengok jiran kita banyak kereta, kita pun ambil letak tong depan rumah kita tu, dilarang parking kita tulis. Nak sebutnya ada je benda yang kita nak buat, nak menyusahkan, padahal dalam hidup kita ni kalau kita nak memudahkan apa masalah pun. Tapi ni perangai manusia. Allah tak begitu. Allah dengan hamba tak pernah dalam pada Allah ni nak buat zalim pada hamba, tak ada. Tak ada. Allah tak buat kita ni sia-sia, tak ada. Nak buat sia-sia pun tak ada. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Manusia, kamu ingat ke aku buat kamu ni sia-sia ke? Tak ada kerja ke? Gente jadi manusia misalnya. Tak ada kerja begitu. Tak, aku buat kamu ni ada tujuan. Semua benda yang aku buat ada hikmah yang terjadi di sebalik itu. Tak ada satu benda yang Allah buat dalam hidup kita ni menjadikan beban pada kita. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada benda pun yang aku buat dalam hidup kamu ni menyusahkan kamu. Jadi oleh demikian berbaik sangkalah dengan Allah. Kita diajar demikian. Dalam hidup kita ni semua benda kita jangan kata kenapalah kena jadi macam ni, mengapalah jadi macam ni. Kita jadi tak puas hati dalam hidup kita. Tengok muka kita, kenapa berkedut sangat ni, kita sebut. Kita nak marah pula pada diri kita. Tak ada benda pun yang Allah buat untuk diri kita ni dia jadi buruk pada diri kita, tak. Tapi Allah buat untuk diri kita ni, kita letak ada benda hikmah yang Allah buat. Kalau Allah tak buat macam ni, boleh jadi aku tak sedar diri lagi. Kalau Allah tak buat macam ni, boleh jadi kita leka lagi dalam hidup. Tapi Allah buat macam ni ada hikmah yang tersendiri yang Allah jadikan. Kita nampak hikmah tu dipanggil baik sangka. Baik sangka dalam hidup. Kita ni nampak baik, elok je, tak ada, Allah tak buat khianat pun pada diri kita. Sehingga bila kita dapat demikian, sehingga kita dekat nak mati. Bila kita dekat nak mati, berbaik sangkalah pada Allah. Jangan kita ni jadi buruk sangka dengan Allah. Jangan kita kata kenapa aku kena mati ya Allah. Aku ni baru je hidup, anak-anak kecil lagi. Anak kita kan, bila kita suasana yang Allah jadikan ujian dalam hidup kita, lalu kita sentiasa nampak ada hikmah itu yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Bila ziarah, bila hantar mak ke hospital kemarin, mak dia hantar ke hospital, ada hamba-hamba Allah ramai yang datang salam. Ustaz, kita tanyalah dia, ni datang apa ni? Ada budak muda lagi datang dengan anak 2-3 orang, anak muda lelaki datang salam. Anak pun tanya dia, kenapa ni datang ke hospital, ada apa? Saya sedang tunggu isteri saya kemo, Ustaz, dia sebut. Kemo? Kita tanya, kenapa kemo? Isteri saya kena breast cancer, dia sebut. Breast cancer stage yang keempat dah, Ustaz, dia sebut. Stage yang keempat. Anak berapa orang, kita tanya. Anak baru 3 orang, Ustaz, dia sebut. Ni anak ni kecil-kecil ni, ya ni anak, dia sebut demikian. Isteri umur berapa? Isteri umur 37 tahun, dia sebut. 37 tahun. Kita dengar, kita kan sabarlah ya, kita sebut. Moga Allah jadikan ada hikmah di sebalik ini. Dia kata, ya Ustaz, mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa saya dan anak-anak. Nak sebutnya dalam hidup ni, kalau kita fikir kan, kalau kita fikir mudanya lagi, umur dalam 37 tahun, kena breast cancer, stage yang keempat, sedang kemo. Nak gambarkan pada kita ni, kalau kita datang buruk sangka, kita layan buruk sangka kita ni, Allah ni buat zalim kot kat aku. Orang lain, kalau kita nak layan buruk sangka, Islam dia ajar jangan layan buruk sangka. Islam suruh tutup buruk sangka tadi. Berbaik sangkalah dengan Allah. Ada satu hikmah yang Allah nak buat dalam hidup. Apa benda hikmah tu kita tak boleh nak bayang. Benda apa hikmah yang Allah nak bagi dalam hidup kita. Boleh jadi Allah nak kafarah dosa kita, boleh jadi Allah nak bagi
nikmat-nikmat yang lebih baik daripada ini. Tak tahu benda yang Allah nak sedia dalam hidup kita. Tapi sifat orang mukmin, dia kena letak dalam jiwa dia apa dia? Berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah tu sentiasa ada. Sampai bila? Sampailah kita dipanggil untuk menghadap di hadapannya. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah, la yamutanna ahadukum, jangan biarkan kematian di kalangan kamu di saat mana kamu menghadap depan Allah, wa huwa yuhsinuz zan billah, mesti pastikan diri dia dalam keadaan dia berbaik sangka dengan Allah. Rasulullah pesan demikian. Ibnu Abi Ad-Dunya menyatakan dalam husnuz zan billah, husnuz zan billah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai orang yang berburuk sangka terhadapnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka sangat dengan hamba yang berburuk sangka dengan dia. Firman Allah Ta'ala apa dia? وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah cerita orang yang berburuk sangka tu, dan itulah sangkaan-sangkaan yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhan kamu. Kamu reka-reka Tuhan dalam hidup kamu ni. Kamu reka macam-macam gaya pada diri kamu. Kamu reka Tuhan ibu, Tuhan anak. Kamu reka Tuhan ni banyak tangan. Kamu reka dalam sangkaan-sangkaan buruk pada diri kamu ni sendiri. Ardakum, yang menyebabkan jangkaan itu telah membinasakan kamu. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi dalam hidup ini. Jangan demikian pada kita ni kan, anda sebut dengan Allah pun berburuk sangka, dengan manusia pun berburuk sangka. Senang nak buruk sangka kan? Senang je. Para haniskan nak buruk sangka ni, para haniskan telefon pada suami berulang kali, tiba-tiba dia tak angkat. Ataupun call tak dapat. Bila call tak dapat, datang terus buruk sangka. Ni kita. Ni mesti tutup handphone kita sebut. Ni mesti, ni buruk sangka ni. Masuk terus. Tu dengan suami, dengan isteri sama juga. Kadang-kadang call pada isteri, suami call pada isteri kan, telefon pada isteri, telefon tak angkat, deringan masuk, buruk sangka terus. Ni mesti duduk dalam tandas, tak keluar-keluar lagi ni sebut. Ni dia jadi buruk sangka tu datang je benda-benda yang memburukkan keadaan. Akhirnya bila telefon sampai 31 kali, sampai dah berulang kali begitu, akhir isteri angkat. Isteri pun jawab, tertidurlah bang. Dah kata dia sebut, dah agak lah. Ni satu contoh, silent dia sebut demikian. Ni jadi buruk sangka. Buruk sangka tadi tu rosak habis amalan. Apatah lagi kita dengan Allah. Kita dengan Allah ni, bila kita dengan Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ramai di kalangan kamu dengan Allah ni, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum, kamu buat rekaan-rekaan terhadap Allah, kamu reka terhadap Allah, yang menyebabkan ardakum, memusnahkan kamu, rekaan, sangkaan-sangkaan tadi, fa asbahtum minal khasirin, lama-lama kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Ini dijadi demikian dalam hidup. Allah sebut, siapa yang membiarkan sangkaan itu bermain dalam hidup dia, menguasai diri dia, fa asbahtum minal khasirin, maka kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Ramai dah kes yang jadi demikian. Dia mula-mula buruk sangka dahulu, lepas tu datang cemburu. Bila cemburu melampau sangat, cemburu dia tu dah melampau, dia mula provoke suami dia, provoke pasangan hidup dia. Ini yang menyebabkan buruk sangka je dahulu. Asalnya buruk sangka, kemudian terbawa-bawa, akhirnya isteri ni provoke suami, ceraikan saya dia sebut. Nampak ada perempuan lain sangat dia sebut. Dia sebut demikian. Suami pun tanya, berapa nak kena cerai? Katanya suami, katanya isteri, cerai je berapa pun aku terima, dia sebut. Dia sebut demikian. Nak sebutnya berani tak berani ni. Akhirnya suami pun mula cerai. Aku ceraikan kau sebanyak bintang di langit, dia sebut demikian. Bintang di langit terus. Lepas tu memang kes ni terjadi ni, anda sebut ni kes yang terjadi. Lepas cerai sebanyak bintang di langit, termenung dua-dua orang. Berapa jatuh? Lepas tu dia telefon pada saya, telefon pada anak, ustaz, berapa jatuh? Saya telah ceraikan isteri saya sebanyak bintang di langit. Anak pun jawab, entahlah berapa jatuh.
Tak pernah kira pun bintang sebanyak mana di langit. Nak sebutnya, manusia ni terbawa-bawa dengan ni, igawan dalam pemikiran. Dalam hidup dia terbawa-bawa benda tu. Kita tanya, kenapa bercerai? Kenapa bercerai? Kenapa? Rasulullah dah sebut dah, abghadul halal indallahi at-talaq. Sebenda-benda yang paling dibenci di sisi Allah yang halal ialah cerai. Tak adalah benda yang dibenci oleh Allah. Punca apa? Dia jawab, punca cemburu kuat, Ustaz. Cemburu kuat ni datang daripada mana? Datang daripada prasangka yang dibina. Lepas tu Islam ajar, bila kita kena penyakit ni, belajarlah berlapang dada. Belajar berlapang dada. Macam mana nak berlapang dada ni? Mulut kita sebut, hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Belajar untuk kita ni ulang kalimah ni. Kalimah hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni untuk melapangkan dada seseorang. Jangan kita ni biarkan diri kita ni berkecamuk dengan igawan-igawan ngeri yang ditunjukkan oleh syaitan. Syaitan dia suka sangat, dia mengganggu akal pemikiran kita ni, supaya kita jadi buruk sangka dalam hidup kita dengan sesama kita, buruk sangka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak kena jaga. Orang yang kena penyakit ni, penyakit buruk sangka ni, lama-lama dia jadi cemburu, lama-lama dia jadi was-was dalam hidup dia. Penyakit ni dia akan datang, dia jadi was-was dalam diri dia. Was-was ni jadi bahaya. Lama-lama penyakit datang lagi, penyakit apa lagi dengan buruk sangka, jadi cepat nak marah. Penyakit yang kesan daripada mana? Kesan daripada berburuk sangka dalam hidup. Mulut kita ni ajar pada bibir kita ni sebut apa dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau orang buat khianat pada kita pun kita sebut, ufawwidu amri ilallah, saya serahlah urusan ini semuanya pada Allah. Ufawwidu amri ilallah, saya serahkan semua urusan saya ni pada Allah. Allah lah yang susun perjalanan hidup saya. Kita ni kan, anda sebut banyak kali, kita ni pelakon-pelakon kepada segala skrip yang telah disusun oleh Allah. Hidup kita ni, kita gerakkan saja je lakonan terhadap skrip yang telah disusun oleh Allah. Tengok pelakon tu kan macam mana. Pelakon tu kalau dia berlakon, dia ikut skrip skrip. Kita ni tertunggu-tunggu bila lah nak menang hero ni. Bila nak akan menang, kerana skrip tu dah ada dia panggil. Skrip dah ada dah. Cuma demikian juga kita hidup atas dunia ni. Kita hidup atas dunia ni melakon segala apa yang telah disusun oleh Allah untuk kita. Ikut je skrip yang telah disusun oleh Allah. Pasti skrip ini yang menyusun skrip kita ni siapa dia? Allah. Dan penyusun skrip kita ni tidak akan mengecewakan kita. Allah tak akan mengecewakan menjadi seorang, menjadi hamba pada Allah. Dan kita pasti akan dapat kejayaan dalam hidup kita. Lalu nak tak nak dalam hidup kita ni, jangan berburuk sangka dengan pengarah pada hidup, perjalanan hidup ini. Siapa dia? Allah. Jangan kita ni, jadi kita ni tak puas hatilah yang tu, tak puas hatilah yang ni. Ada mulalah datang prasangka yang buruk yang merosakkan dalam hidup seseorang ini. Ibnu Abi Ad-Dunya menceritakan, Rasulullah SAW datang menemui seorang pemuda yang hampir meninggal dunia. Pernah Rasulullah datang seorang pemuda yang dekat nak meninggal dunia. Kemudian baginda SAW bersabda pada pemuda tersebut, bagaimana keadaan kamu sekarang wahai anak muda? Rasulullah SAW tegur anak muda, nampak dia nazak ni. Rasulullah tegur dia, macam mana keadaan kamu sekarang wahai anak muda? Keadaan kamu sekarang? Anak muda ni jawab, aku mahu mendapat keredaan daripada Allah dan aku takut terhadap dosa-dosaku ya Rasulullah. Tu yang dijawab. Aku ya Allah, ya Rasulullah, nak biar Allah redha je pada aku. Yang kedua, aku ni takut terhadap dosa-dosa aku ya Rasulullah. Takutlah, kerana yang lain tu aku tak takut, aku tak bimbang. Tapi aku bimbang, aku ni menghadap depan Allah dengan dosa yang banyak. Aku takut yang ni ya Rasulullah. Maknanya
pemuda ni dia mengharapkan sangat redha Allah, nak sangat baik sangka dengan Allah tadi. Datang dalam jiwa dia, aku ni jahat macam mana pun mesti ya Allah ampunkan dosaku, mesti Allah akan bagi kebaikan untuk dia. Para haniskan istiqamah je belajar ini. Para haniskan akan jumpa satu tajuk nanti, yang depan nanti cerita tentang pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Kita akan jumpa orang yang dalam neraka, yang masuk neraka tu Allah tarik lagi masuk dalam syurga Allah. Bayang nak sebutnya macam mana pemurahnya Allah dengan hamba. Bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka ni, dah masuk tu Allah tanya pada ahli syurga, cuba kamu tengok kawan-kawan kamu, ada tak kawan-kawan kamu yang kamu pernah berkawan di dunia dahulu, dia berada dalam syurga? Lalu mereka jawab, tak ada ya Allah. Orang ni tak ada, orang ni tak ada, orang ni tak ada. Maknanya kawan kamu tu dalam neraka. Disebut demikian. Kamu pergi tengok dalam neraka tu. Mana-mana orang yang pernah berbuat kebaikan untuk diri kamu, kamu tarik dia, bagi syafaat untuk dia, masuk dalam syurga Allah SWT. Tengok pemurahnya Allah. Nak sebutnya pemurahnya Allah. Dah masuk neraka tu, dia suruh ahli syurga ni pergi tengok, kita pun pergi tengok. Kawan-kawan kita ni bila nampak saja ahli syurga ni, dan kita nampak kita, mudah-mudahan kita semua ni ahli syurga insya-Allah. Bila nampak kita ni nak kawan dalam neraka tu, panggil terus, aku disebut. Aku. Dia pun sebut, engkau siapa? Kita tanya. Sebab kita tak cam dah. Aku pernah berbuat kebaikan untuk kamu dahulu. Tolonglah selamatkan aku, disebut. Daripada neraka. Dia pun menung, ya, orang ni pernah senyum. Jumpa dengan kita dahulu, senyum pada kita. Jumpa dengan kita ni senyum. Senyum kita ingat, sekali je dia senyum. Yang lain tu tak senyum. Waktu tersebut kita ingat, ya, kamu pernah kawan dengan aku dahulu. Kebaikan yang ada pada dia. Dia pun tarik, ya Allah, aku bagi syafaat orang ni masuk dalam syurga bersama dengan aku, ya Allah. Tarik masuk dalam syurga ni. Dah masuk dalam syurga tu, Allah tanya, habis dah orang yang kamu nak bagi syafaat? Habis dah ya Allah. Yang tinggal, yang dalam neraka tu geng-geng jahat-jahat je semua. Lalu Allah kata, tak, cuba kamu pergi tengok lagi tak? Pergi tengok siapa yang dalam neraka tu, yang dia ada niat nak buat benda yang baik atas dunia dahulu. Niat nak buat benda yang baik atas dunia dahulu. Dia tak buat, tapi dia ada niat nak buat benda yang baik. Pergi tengok, ada jumpa, tarik masuk syurga lagi. Bila masuk syurga, Allah tanya, dah habis dah? Dalam neraka tu geng-geng jahat-jahat semua dah. Yang masuk ni semua yang baik. Allah kata, cuba tengok, kalau ada yang dia mengucap 2 kalimah syahadat, dalam hati dia beriman pada Allah, dalam hati dia tu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tarik dia, baru masuk dalam syurga Allah SWT. Pergi juga cari tu, jumpa juga dengan orang yang dalam hati dia seketul ataupun di dahi dia ni pernah nampak sujud di dahi dia tu. Allah bakar yang lain semua tu ada dia, kecuali dahi dia, kerana dahi dia pernah sujud. Lalu Allah sebut, tarik dia masuk dalam syurga Allah SWT. Nak sebutnya pemurahnya Allah dengan hamba. Pemurahnya Allah dengan hamba. Cuma kita ni jangan pula lepas pada ni buat benda yang jahat pula. Kenapa? Tak apa, kawan-kawan ramai, tarik nanti. Kita pula sebut demikian. Cuma nak sebutnya, dalam hidup kita ni jangan terniat walaupun sehari nak masuk neraka Allah. Jangan ada di kita, aku masuk neraka Allah sehari pun tak apalah. Kenapa? Anak aku 3 orang mati kecil, disebutnya 3 orang mati kecil, mesti dia tarik aku masuk syurga juga, kita sebut demikian. Ini tak, jangan harap demikian. Walaupun sehari jangan masuk. Sehari ini dalam neraka Allah sama dengan 1000 tahun hidup di atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayanglah bagaimana pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya ini sendiri. Pemuda ni bila dekat nak meninggal dunia tu, dia sebut, berkumpul dalam dada aku ni ada 2 benda. Aku naknya redha Allah. Yang kedua, aku takut dengan dosa-dosa aku dengan Allah ini, ya Rasulullah. Dia sebut demikian. Lalu Rasulullah kemudian menjawab, apabila kedua perasaan itu ada dalam hati seorang mukmin, Rasulullah sebut,
bila bercantum dua perkara ni dalam hati orang mukmin, maka pasti akan didengar oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengkabulkan apa yang diharapkannya, memberikan rasa selamat daripada apa yang ditakuti dalam hidupnya. Rasulullah kata, kalau berkumpul dua benda ni dalam hati orang mukmin, dua perkara ni, apa dia? Takut terhadap dosa-dosa, kemudian mohon agar Allah redha, pasti Allah akan jadikan rasa tenang dan aman dalam jiwa orang yang hampir dengan kematian untuk menghadap depan Allah. Kalau para hadirin sekalian tanya, apa tips kita bila dekat nak menghadap depan Allah? Biar kumpul dua perkara ni. Bila dekat nak meninggal dunia, kumpulkanlah dalam jiwa kita ni dua perkara. Dua perkara ni apa dia? Yang pertama, naknya redha Allah. Naknya redha Allah. Redha Allah dalam hidup. Kemudian yang kedua, dalam hidup kita ni, kita naknya, kita takutnya terhadap dosa-dosa kita. Macam tak layak je kita rasa. Jangan kita ni jadi penyombong. Jangan. Ada orang yang hidup ni jadi sombong. Sombong macam mana? Dia rasa dalam hidup dia tak pernah ada dosa. Ni sombong. Jangan demikian. Pada diri kita ni sentiasa ada dosa. Sebab tu Islam ajar, bila kita lepas solat, lepas kita buat amal ibadah, bacalah doa untuk minta ampun pada Allah. Bila kita minta ampun, itu tanda apa dia? Tanda tawaduknya hidup. Jangan kita ni lepas solat, bagi salam, bingkah bangun terus. Lipat sejadah, tinggal terus. Tak sempat untuk kita nak baca doa. Tak sempat untuk kita nak wirid. Jangan. Lepas mana kita salat tu, sebut dulu Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Lepas tu baca dulu ayat kursi dan sebagainya. Zikir dulu, kalau sempat angkat tangan, baca doa. Sebut ada Allah. Satu-satu cara kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku ni ada anak 5 orang, ya Allah. 5 orang ni, yang sulung tu kerja yang macam ni. Yang kedua ni kerja macam ni. Yang sulung tu, ya Allah, begini sikap dia, perangai dia, peribadi dia. Ya Allah, tolonglah ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Kita cerita pada Allah demikian. Tawaduknya kita dalam kita nak bagi tahu pada Allah setiap masalah perjalanan hidup dalam kehidupan kita ini sendiri. Ni cara kita tawaduk. Bila berkumpul dua perkara ni, tambah dekat dengan nak meninggal dunia, Allah akan jadikan waliyubaddilannahu min ba'di khaufihim amna. Allah gantikan, lepas pada dia rasa takut, rasa tenang je dalam jiwa dia, rasa lapang je dalam hidup kita. Dengan keadaan kita ni ada rasa takut terhadap dosa dalam hidup. Ada orang kan, bila dia salah buat dosa tu, dia duduk senyap, dia seorang meniti air mata seorang-seorang. Niti air mata. Kadang-kadang kita ni pun sama juga. Dalam hidup kita ni, bila kita lalui perjalanan hidup ni, kadang-kadang lepas pada bertengkar dengan suami, misal contoh, lepas pada bertengkar dengan suami tu, duduk gitu, senyap je kita pun teringat balik, kenapa jadi bertengkar dengan suami ni. Kita pun teringat, oh dulu kita cakap kasar dengan mak kita dahulu. Kita sebut demikian. Pernah kita meninggikan suara dengan ibu kita pun mengalir mata. Ibu kita pula dah tak ada dah. Ibu kita dah meninggal dunia dah. Oh, sebab itulah Allah jadikan kerana salahnya kita dahulu, hari ni bercakap kasar dengan suami. Kadang-kadang anak-anak kita pun cakap kasar dengan kita. Tengking kita ni, cekak pinggang depan kita. Apalah umi ni, apalah mama ni, apalah habi ni. Anak cakap demikian. Kita pun menung balik. Aku buat dosa dahulu. Mengalir mata kita ni. Kita ingat balik terhadap kesilapan yang kita lakukan sebelum daripada ni. Bila begitu, Allah gantikan, hanya takut terhadap dosa tu mengalir mata kita ni, Allah gantikan ketenangan dalam hidup. Lapang je jiwa. Ya Allah, jadikan lepas pada sebut. Dengan syarat jiwa kita ni biar rasa takut terhadap dosa. Rasulullah dia pesankan, orang mukmin ni, katanya Rasulullah, orang mukmin ni bagai, kalau dia tengok nampak dosa tu, dosa-dosa yang dia buat ni, dia rasa bagaikan gunung yang nak menghempas diri dia. Nampak benda yang besar je. Allahu Akbar. Kalau para hadirin sekalian biasa naik kapal terbang kan, naik kapal terbang ni, tengok awan. Anda biasa tengok awan. Kalau naik kapal terbang siang-siang hari ni, tengok awan. Awan tu kadang-kadang gunung tinggi. Kapal terbang tu lalu tepi awan tersebut. Kita rasa Allahu Akbar, besarnya awan.
Datang, kalaulah masuk dalam awak ni, kita kata mesti bergegar lah kapal terbang ni. Mesti kita ni pucat kita ni, tu badan kita. Rasa besar. Rasulullah kata, orang mukmin ni tiap kali mana dia tengok dosa, dia rasa macam awan yang besar tu lah yang nak menghempak badan dia. Rasa besar, takut, gerun, dipanggil demikian. Tapi orang yang munafik, tiap kali mana dia tengok dosa, Rasulullah kata dia rasa macam lalat datang hinggap di atas hidung dia. Tiap kali mana lalat tu singgah hinggap, dia pusing-pusing 2-3 kali, terbanglah lalat tu. Dia tak rasa takut terhadap dosa yang dilakukan. Biar kita ni, dalam jiwa kita ni sentiasa takut. Aku ni pernah buat dosa. Duduk menung seorang-seorang kan. Teringat zaman sekolah menengah dulu, bila kita pakai skirt dulu kan, pakai yang rambut tocang dulu kan, rambut tocang belah tengah dia panggil. Kemudian pakai skirt. Waktu mana kita duduk pusing-pusing tu, waktu mana skirt nak suruh kembang dia panggil, nak suruh mengembang, kita teringat zaman tersebut. Dosa aku tersebut, dosa aku. Dosa kita ni dalam hidup kita. Yang lelaki pula teringat waktu mana pergi sekolah dulu pakai seluar pendek je, pakai seluar pendek je. Bila nak mandi sungai, buka seluar pendek tu terjun. Nak sebutnya, nak gambarkan pada kita, dosanya aku. Waktu mana aku buat dahulu dia. Teringat zaman sekarang ni mengalir mata kita ni kerana takut terhadap dosa yang demikian. Ibnu Majah mengkategorikan hadis tersebut, disebutnya hadis ni hadis Hasan Gharib, disebut demikian. Sebahagian mengatakan bahawa hadis ini hadis mursal berdasarkan pada urutan sanadnya, iaitu daripada sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni adab alim ulama ya. Adab alim ulama dalam dia menukilkan hadis, dia tidak kata hadis ni hadis dhaif, tolak terus tak payah tulis tak. Alim ulama dia susun, dia tulis dulu. Lepas pada tu kamu tengok manfaat ke tak manfaat. Benda tersebut ada yang mereka tolak betul, maudhu', hadis yang tertolak terus, maudhu' yang direka-reka, yang tu je. Ada pun hadis dhaif ke, hadis Hasan Gharib ke, hadis mursal ke, mereka adab alim ulama dia salin dulu, tulis dulu. Mereka tak tolak terus. Boleh jadi ada kelemahan tertentu tapi diterima pada tempat yang lain pula. Itu cara yang disebut di dalam cara di kalangan para alim ulama ini sendiri. Faham ke tak faham, buat faham. Nampak macam termenung sebut tentang hadis sikit. At-Tirmizi Al-Hakim menyatakan dalam Nawadirul Usul bab yang ke-86 daripada Auf daripada Al-Hasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, qala rabbukum azza wa jalla, Allah Tuhan kamu Allah telah berfirman. Ni hadis kursi dipanggil. Hadis kursi ni lepas pada Al-Quran, hadis kursi. Tu. Barulah, tapi hadis kursi ni tak boleh buat solat, tak boleh baca untuk solat, tak boleh. Dan baca dia tak dapat pahala. Dia tak sama dengan baca Quran. Baca Quran, kita baca Quran, bacalah ayat mana pun dapat pahala. Tapi baca hadis tak dapat pahala. Cuma beramal dengan dia baru dapat pahala. Belajar hadis dapat pahala dia panggil. Tapi tidaklah macam Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita sebut alif lam mim, kita sebut apa dia qaf, kita sebut nun, misal contohnya, kita sebut yang tu dapat pahala, dapat pahala. Ini beza dengan hadis. Hadis walaupun dia hadis kursi, kita baca kita tak dapat pahala. Kalau kita baca dalam solat, batal solat kita. Batal solat kita. Itu beza dipanggil hadis kursi. Tapi hadis kursi ni lepas pada Al-Quran, hadis kursi. Barulah hadis yang biasa. Kedudukan hadis dia panggil. Ni Allah Ta'ala berfirman, la ajma'u ala abdi khawfaini. Allah tak akan terkumpul dalam jiwa hamba ni dua perasaan. Tak boleh kumpul. Rasulullah, Allah kata, aku tak akan biarkan dua keadaan ini berkumpul dalam hati hamba-Ku. Dalam hati hamba-Ku. Dalam hati hamba-Ku ni tak berkumpul dua keadaan ini. La ajma'u ala abdi khawfaini. Rasa takut dalam jiwa dia tu, dalam dua masa. Wala ajma'u lahu amnaini. Dan juga tidak akan berkumpul dalam jiwa anak Adam itu dua perasaan keamanan. Tenang, tak terjadi.
Rasulullah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi, wala ajma'u lahu amnain faman khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa-siapa yang dia rasa takut pada aku di dunia, aku akan jadikan keamanan dia di akhirat nanti. Itu maksud Allah. Allah nak sebut tak mungkin lah dia takut di dunia, dia takut juga di akhirat. Tak boleh jadi demikian. Siapa-siapa yang dia takut pada aku di dunia, dia akan jadi apa dia? Tenang jadi akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Datang jumpa Allah tu lapang jadi jiwa dia. Macam kita kan, mudah-mudahan kita lah. Kita ni kenapa kita solat? Kerana kita takut pada Allah. Takut kalau kita tertinggal solat. Kenapa datang majlis ilmu macam ni? Kerana takut kalau kita tak menghadap depan Allah, kita tak boleh jawab banyak benda yang kita tak boleh jawab. Kenapa kita buat macam ni? Ni rasa takut. Takut ni satu ujian yang Allah jadikan untuk kita hanya takut untuk Allah. Jangan takut selain daripada Allah. Itu cara demikian. Dalam hidup ni Allah jadikan takut ni ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan aku akan uji dalam hidup setiap di kalangan anak Adam, di kalangan hamba aku ni, yang pertama ujian dalam hidup kamu apa dia? Khauf, rasa takut. Takut. Kita ni kan takut kan? Bila kita membesar, kita takut tak berjaya dalam peperiksaan. Jaya dalam peperiksaan. Bila kita boleh masuk universiti, belum kita masuk universiti kita takut kalau kita tak boleh masuk universiti. Boleh masuk universiti. Dah boleh masuk universiti, dapat ijazah, rasa takut kalau keluar tak dapat kerja. Kemudian kita dapat kerja. Lepas dapat kerja, rasa takut kalau tak jumpa jodoh. Dia panggil, tak ada jodoh dalam hidup. Takut kita ni. Tak ada ke orang tak nak masuk minang kita kan? Takut kita. Bila kita tiba-tiba ada jodoh, alhamdulillah Allah bagi jodoh dalam hidup kita. Kemudian rasa takut, dah dapat jodoh tu, rasa takut kalau tak dapat zuriat. Tak dapat zuriat. Takut tu datang dalam hidup. Dan dapat zuriat, takut membesar zuriat dalam suasana sekarang ini. Rasa takut tu dia sentiasa membayangi dalam hidup. Allah dia suruh ambil rasa takut tu, alih hanyalah takut pada aku, bukan takut selain pada Allah. Macam mana nak suruh kita hanya takut pada Allah dalam hidup ni? Kita diajar supaya baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis Rasulullah sebut kan, kalau kita sebut Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allah hantar 2 orang malaikat jaga diri kita. Jaga terus diri kita. Jaga rumah tangga kita. Jaga segala perkakah-kakah dalam hidup kita ni. Allah hantar malaikat tolong jaga. Kerana apa dia? Kerana hamba ni hanya takut pada aku. Dia tak takut selain daripada aku. Dalam diri kita ni, bila malam-malam kita kan, malam-malam hujan lebat, kemudian kilat mancar, bunyi pula angin kuat pula, bunyi. Tengah-tengah rasa takut begitu, bunyi yang tersebut blackout pula rumah tangga kita. Blackout pula, kita pula sorang pula dalam rumah. Suasana tengah malam gelap pekat, tengok kanan kiri semua gelap kita ni. Waktu tersebut kita nak buat macam mana? Setengah orang tu mengemang bulu roma. Tengah mengemang bulu roma, langsir pula bergerak. Langsir pula bergerak, misal contohnya. Waktu tersebut agak-agak macam mana? Allah ajar nak suruh kita ni jangan takut. Apa dia? Sebut Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya alihkan rasa takut tadi hanyalah untuk Allah. Tak dalam diri kita ni aku takut ada Allah je dalam hidup aku. Datanglah benda apa pun dalam hidup aku tak takut langsung. Ini kekuatan jiwa orang mukmin. Rasa takut lagi. Ustaz nak baca Bismillah tawakkaltu ala Allah tu panjang sangat, tak terbaca bismillah ni. Kadang-kadang nak sebut benda apa nak sebut ni, benda apa nak sebut, tak boleh nak sebut. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah alim ulama, Imam Nawawi, dia suruh azan. Kalau kita rasa takut je, azan. Sebab tu bila anak-anak kita keluar daripada kandungan ibu, mula-mula lahir, kenapa dia azan? Kerana nak bagi kekuatan pada dia. Dia tengah-tengah menangis tu,
kita ambil, kita pegang dia, kita dukung dia, kita usung dia tu, kita azan terus. Azan Allahu Akbar. Anakku, jangan takut. Allah yang besar. Allah yang besar. Allah yang besar. Allah yang besar. Yang maha besar ialah Allah. Kita sebut demikian. Satu azan di tengah kanan dia tu kan. Azan tu azan biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula. Nak sebutnya kita je azan, nak kuatkan jiwa kita. Demikian dah Allah ajar dalam hidup ni, takut hanyalah untuk Allah. Jangan takut selain daripada Allah. Siapa yang di atas dunia ni dia rasa takut pada Allah, dia tak takut pada selain daripada Allah, maka Allah akan amankan dia di akhirat nanti. Itu cara yang disebut dalam hadis Rasulullah. Hadis kursi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni. Rasulullah kata, Allah sebut, mana-mana orang yang takut pada Allah di dunia, Allah akan jadikan aman pada diri dia di akhirat nanti. Bangun tu tenang je. Tak payah sampai akhirat, tak payah sampai di padang mahsyar. Dalam kubur je. Masuk dalam kubur tu, lapang je terus. Tenang je terus. Tak payah dalam kubur. Bila menghadap depan Allah tu, keluar roh kita daripada mata kita ni, keluar tu, tenang je rasa. Sukanya kita. Kerana apa dia? Kerana kita ni dalam hidup kita hanya takut pada Allah di atas dunia ni saja. Ni benda yang sukar nak buang. Kerana ramai orang takut pada bos. Ramai orang takut dibuang kerja. Ramai orang takut kalau dia hilang pengaruh. Ramai orang takut kalau dia jadi tak cantik. Yang ni ketakutan yang dibayangi dalam hidup di atas dunia. Tapi Islam diajar hanya takut tak pada Allah. Kamu tak pada Allah dalam hidup kami. Sebab tu Rasulullah sebut dalam hadis kursi ni, faman khafani fid dunya, mana-mana orang yang takut pada aku di dunia, amintuhu fil akhirah, aku tenangkan hidup dia di akhirat nanti. Bila akhirat ni kita tanya? Yas'alukan nasu anis sa'ah. Manusia ni sibuk tanya bila nak berlaku hari akhirat ni. Sebut begini pada mereka, Muhammad, qul innama ilmuha indallah. Semua benda yang tentang akhirat ni, ilmu dia di sisi Allah. Hanya di sisi Allah. Bila senang akhirat ni berlaku bila? Bila kita mati, akhirat terus. Berlaku terus akhirat. Tu maknanya akhirat. Akhirat yang besarnya bila? Bila Allah tutup alam ini. Lepas tu baru dipanggil akhirat yang besar dalam hidup. Wa man amintani wa man aminati fid dunya wa man aminani fid dunya aminani fid dunya wa man aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Rasulullah sebut, mana-mana orang yang dia rasa tenang, rehat je, tak rasa takut pada Allah, sembahyang pun tak, puasa pun tak, tutup aurat pun tak, rasa dia relax je kita. Kita tanya pada dia, kamu tak takut neraka kau? Tak langsung. Aku tak takut langsung. Engkau ni tak takut mati kau? Sekali seorang dia sebut. Nak sebut lawannya dia. Engkau tak takut ke kalau bala turun daripada Allah? Allah turun. Tu tengok tu, orang minum arak, lama mana dah minum arak, tak turun bala pun. Dia mengamankan diri dia. Dia menenangkan diri dia. Padahal dia lawan perintah Allah tu, dia kena rasa takut. Patutnya demikian. Tapi tak. Dia ni menenangkan diri dia, melapangkan jiwa dia. Saat mana dia melawan perintah Allah, aqaftuhu fil akhirah, aku takutkan dia di akhirat nanti. Start daripada dia nak mati itu, aku takutkan dia. Bila dia menghadap depan Allah, lagi takut. Tak boleh nak dibayang. Takut dia tu pada diri saat mana diri dia menghadap depan Allah. Dia masuk dalam kubur tu, dia tengok tak ada amalan menghadap depan Allah. Macam mana dia nak rasa tenang pada diri dia? Tengok Allah tak ada di situ. Allah tak ada tu, takut. Allah tak boleh nak bayang. Orang yang dalam kubur ni, kalau kita boleh tengok macam mana dia takut tu, macam mana dia takut tu, dalam keadaan yang menggerunkan ketakutan dia tadi. Ni kerana apa dia? Kerana Allah jadikan pada dia tak takut di dunia, berani dia challenge Allah di dunia, masuk dalam kubur je, terus dalam hilang rasa takut dia tadi, rasa berani dia tadi, menjadi ketakutan yang berpanjangan pada diri dia. Allahu Akbar.
Kita ni sebab tu kita ni kan tatajafa junubuhum anil madaji. Sanggup renggangkan tempat daripada tempat tidur. Tengah tidur sedap tu bangun. Kenapa bangun? Anil madaji yad'una rabbahum. Kenapa berdoa pada Allah? Bangun tu angkat tangan. Khaufan, kerana rasa takut kan? Takut tu bangun. Bangun tahajud malam tu tak mudah nak bangun tahajud malam ni. Orang cuba tanya orang bangun, senang ke nak bangun tahajud? Susah. Tak senang nak bangun tahajud. Yang boleh bangun juga ni kenapa? Kerana dia rasa takut. Dia rasa takut. Dengar tu, tengah tidur tu, dengar gug dalam kubur. Rasa tu mengemang bulu roma dia ni. Rasa takut tu tak boleh nak sebut gambaran. Bunyi tu api neraka Allah. Bingkah bangun dia. Bangun, kenapa bangun? Khaufan, rasa takut. Aku takut ya Allah. Bangun dia, angkat tangan, mengalir mata, takut terhadap dosa-dosa yang dilakukan dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita lagi mengenai munajat Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Nabi Musa, "Wahai Musa, setiap hamba-Ku yang akan menemui Aku pada hari kiamat akan pasti Aku akan periksanya. Jika dia termasuk golongan orang yang saleh, maka Aku akan malu untuk memeriksanya, dan dia pasti Aku akan muliakan dan Aku masukkan ke dalam syurga tanpa dihisap oleh Allah SWT." Hasil daripada kita takut pada Allah atas dunia ni, kita akan buat amal saleh. Kita akan buat benda yang orang lain tak buat, kita buat. Kenapa? Aku hanya takut pada Allah. Mana orang lain derma, kita derma. Mana orang lain nak datang mendengar kuliah, kita datang dengar kuliah. Mana ada orang lain nak tutup aurat, kita tutup aurat. Orang tanya, kenapa kamu buat macam ni? Aku takut pada Allah. Sampai satu ketika Allah sebut pada Nabi Musa, orang ni bila dia menghadap depan aku malu nak periksa amalan-amalannya. Kan kadang-kadang kan para hadirin sekalian tengok kan, kita pergi ke lapangan terbang kan, pergi lapangan terbang, nak masuk tempat scan tu, kan, dia kena masuk, kena buka tali pinggang, kena buka semua. Kadang-kadang ada yang pegawai polis tu yang jaga bahagian tersebut, dia tengok kita tu, dia tengok ustaz, dia angkat tangan, ustaz, kita pernah cam dah, dia mesti kenal kita. Kita pun letak barang-barang kita masuk tu, bila bunyi tik bunyi, kita pun angkat tangan nak suruh cek. Dia tu tak payahlah ustaz, segan nak cek badan ustaz. Dia sebut demikian, tak payah, takkanlah ustaz nak bawa pistol, takkan ustaz nak bawa. Kadang-kadang ada pegawai demikian. Allah disebut tu dunia. Allah kata, aku ni bila aku tengok ada hamba aku ni, hidup dia ni takut pada aku ni, bila dia menghadap depan aku nanti, aku segan untuk nak periksa amalannya. Malu aku dengan hamba aku ni sendiri. Sampai Allah malu dengan hamba. Kenapa dia? Rasa takut kita ni mentaati perintah Allah. Allah malu nak cek diri kita ni. Sehingga macam mana Allah sebut, Musa, aku masukkan di kalangan hamba-hamba aku tu dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Masuk je lah, tak payah kira-kira lah amalan dia ni. Kenapa? Kerana jaganya hidup dia ni segala perintah Allah SWT. Itu yang anda sebut tadi kan. Anda kata rasa takut dalam hidup ni jangan letak pada makhluk, tetapi letak pada Khalik. Sebagaimana kita rasa sayang, jangan letak pada makhluk. Cinta kita ni jangan letak pada makhluk, letak pada Khalik. Demikian juga rasa takut. Takut ni jangan takut dengan makhluk, tetapi takut dengan siapa? Takut pada Allah dalam hidup. Itu yang bila kita takut pada Allah tu, dengar je Allahu Akbar, Allahu Akbar, minta bangun terus. Rasulullah kan, Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau dengar azan, Rasulullah kedengaran azan, Rasulullah akan bingkah bangun, dan aku bingkah bangun, tinggal tengah-tengah buat kerja tu, berhenti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terhenti masing-masing, seolah-olah aku tak pernah kenal Rasulullah, Rasulullah tak pernah kenal aku. Tak sebut takutnya pada Allah. Kita ni dengan azan baru beratur masuk bilik air. Siapa tu dalam bilik air tu? Kita demikian, tak ada rasa apa-apa. Jauhnya kita ni. Pernah tak dalam hidup kita ni
rasa takut sungguhlah dengan perintah Allah dalam hidup, sampai peringkat mengletar tu badan kita. Anda berjumpa dengan, kan anda pernah cerita oleh jemaah, anda solat tahajud lah, solat tarawih di Mesir malam 27 Ramadan dengan Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, bukan malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Solat tarawih malam 27 Ramadan di Masjid Amr bin As. Semayang di Mesir ni ada satu masjid sahabat, Masjid Amr bin As. Anda pergi sekali solat, nak pergi solat tarawih malam tu tarawih malam 27 Ramadan, pergi pukul 10 pagi dapat saf yang ke-8. Saf yang ke-8 10 pagi. Sampai ingat ke kita yang awal. Tak, yang ke-8 dah kira-kira penuh dah. Saf yang pertama, saf yang kedua penuh. Kira-kira 8 duduk belakang. Tak bergerak tu pukul 10 pagi. Nak tunggu pukul 9 malam. Nak tunggu 9 malam duduk intikaf. Duduk baca Quran. Kemudian duduk bingkah bangun, tinggal je orang lain duduk. Nak sebut malam tu sembahyang tarawih, sampai masa sembahyang tarawih dengan Syekh Muhammad Jibril. Belum dia dihalau oleh kerajaan Mesir ni sendiri. Sekarang dia dihalau sampai ke Amerika kerana jahatnya kerajaan Asisi ni. Tapi walaupun sekalipun dia baca tu sebelah kita ni Arab, baca sabbihisma rabbikal a'la je. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Baca juz amma yatasaalun. Arab sebelah ni bila baca amma yatasaalun anin naba'il azim, bunyi nangis. Lama-lama solat tu mengletar tu badan, ketar. Bacaan yang dibaca oleh Syekh Muhammad Jibril, dengar tu ketar. Tangan kita duduk sebelah dia ni, dia rapat kan, rasa tu ketar tu badan kerana takutnya pada Allah. Sampai anda ingat lagi, dibaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Sampai illa ma sya Allah tu tumbang tu straight tumbang. Takut sangat. Tumbang tu bingkah bangun. Allahu akbar. Solat balik. Allahu akbar. Tak pernah itu. Kita ni tumbang juga, tertidur dah rupa. Orang kita kan nak gambarkan manusia yang takut sungguh pada Allah. Ada tak dalam diri kita ni, bila kita solat tu rasa takut sungguh pada Allah? Rasa kita ni, kedeknya aku ni ya Allah, hidup aku ni banyaknya dosa ya Allah, hinanya aku ni ya Allah. Macam manalah kita di khalayak ramai di akhirat, nak suruh nama kita dipanggil daripada bilion-bilion manusia. Maknanya datang daripada mana ni? Datang daripada, kalau kamu rasa takut di dunia, amanlah kamu di akhirat. Tenanglah hidup kamu di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Lepas tu Allah kata, aku ni malu dengan hamba-hambaku yang hidup dalam keadaan dia rasa takut padaku. Sampai dekat nak mati itu dia takut pada Allah ni. Allah rasa malu nak cabut nyawa hamba Allah ini. Kenapa dia? Karenanya kesalehan yang ada pada diri seseorang tadi. Siapa yang malu kepada Allah terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, maka Allah juga akan malu untuk memeriksa dan menyoal kepadanya. Disebut demikian. Bila kita ni segan malu kan, dosa kita ni banyak ya Allah, malunya kita ni. Allah, alhamdulillah dosa ni tak nampak macam benda najis dekat tu badan. Yang nampak kita je, kita sendiri nampak. Nampak macam mana? Bila solat kita tak jadi khusyuk, bila kita baca Quran tak rasa lazat, bila kita dengar kuliah rasa hambar, tanda dosa-dosa banyak lah. Dosa kita ni banyak sangat. Jadi macam mana dalam hidup kita ni? Lalu kitanya taubat awal-awal ni atas dunia ni, taubat takut pada Allah dalam hidup kita ni, maka Allah akan malu untuk memeriksa dan menyoal kepadanya. Sepatutnya seorang hamba lebih baik banyak berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan meninggal dunia dibandingkan ketika dia dalam keadaan sihat, sehingga Allah taala akan memberi rahmat dan keampunan seperti yang terdapat dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa
aku ni bergantung pada sangkaan hamba-Ku padaku. Falyadhunna, maka hendaklah kamu letak zan kamu tu, sangkaan aku ni bima syaa, pada aku ni yang terbaik dalam hidup kamu. Letak benda, ya Allah, aku ni hidup atas dunia ni, semua yang ada atas dunia ni aku tumpang dan aku pinjam. Tak adalah benda yang kita nak rasa kita yang miliki. Sama ada Allah bagi pinjam sekejap, kemudian Allah suruh kita urus pinjaman ini, ataupun kita tumpang je. Benda yang ada ni kita tumpang je atas dunia. Ni sifat mesti ada pada diri kita. Tumpang rasa kasih dan sayang sesama kita. Ada anak sekejap, tumpang. Ada pasangan hidup, tumpang. Benda yang kita ada ni tumpang, dia panggil. Manakala yang satu lagi ni, kita ni dalam hidup kita ni apa dia? Dalam hidup kita ni pinjam je semua yang ada. Rumah kita pinjam. Badan kita ni tak payah kagum lah. Tak payahlah kita duduk depan cermin tengok muka kita, lawa juga aku ni. Jangan kagum seorang-seorang, jangan. Tapi kita kena sebut, alhamdulillah Allah pinjamkan seketika untuk dia. Bukti Allah pinjamkan badan kita ni pun kita pinjam. Bukti dia bila? Bila kita terbaring je. Bila terbaring je, tak boleh bergerak dah, orang tak panggil dah nama kita. Orang tak panggil, ni Ahmad, ni Zainab, ni Fatimah, ni Muhammad. Tak, orang panggil apa dia? Ni mayat. Orang panggil ni mayat. Fatimah dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad dah inna lillahi. Maknanya apa dia? Pinjam dia. Bila kita masuk dalam kubur, masuk je dalam kubur kan, pucat lesi muka ni pucat. Allah buang darah, tak ada darah tu ke mana? Darah tu bila kita menghadap depan Allah, darah tu ke mana? Yang jadi tak ada darah ni, hilang darah, misal contoh, ke mana darah pergi dalam hidup kita? Kemudian kita tanya lagi, maknanya jawapan dia apa dia? Allah bagi pinjam. Allah sebut, Allah ajar supaya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk dalam kubur tu 2-3 hari lepas mana tu hancur, lembek tu badan ni. Habis yang kamu tahankan sangat tu kenapa? Yang pagi-pagi lagi jogging beria. Tak semayang subuh jogging lah. Beria sangat. Yang kamu beria sangat dalam hidup kamu ni, jaga badan. Kamu jaga badan yang hancur untuk apa? Kenapa kamu tak sibuk nak jaga amalan yang kekal dalam hidup? Tak cerdik dalam hidup kita ni. Jaga yang hancur lebur. Bila setahun, 2 tahun orang dah tak sebut nama kita. Dah mula dah sayup dah nama kita. Disebut atas dunia ni. Anak kita pun dah meninggal dunia. Kemudian tinggal cucu-cucu. Cucu-cucu pun jangan-jangan dah sebut nama kita. Lama-lama kubur kita tak diziarahi oleh siapa lagi. Tak ada dah orang ziarah kubur kita. Lama-lama orang tak jumpa dah mana kubur kita. Bila begitu, benda apa yang kita sedang pertahankan dalam hidup kita. Kemudian bila kita bangkit, kita tak bangkit dah dengan tubuh badan kita yang hancur. Allah jadikan tubuh badan yang baru. Nak bangun balik. Bangun di padang mahsyar dengan tubuh badan pada usia 30-an semua. Bayar semua. Bangun di padang mahsyar. Habis itu, yang kita sibuk sangat atas dunia ni, sehingga tak takut pada perintah Allah tu kenapa? Ni biar cerdik dalam hidup. Orang panggil hidup kita ni, biar kita fikir panjang. Aku ni benda ni semua ni pinjaman. Aku ni semua benda ni Allah bagi sekejap je untuk kita guna seketika. Habis yang kita bergaya sangat, siap selfie tu, ambil gambar. Sambil berjalan tu kan ambil gambar. Peace dia ni, peace ni. Ambil gambar, nak sebutnya sukanya dia. Yang kamu peace ke, kamu suka ni, semua ni tak ada benda pun di sisi Allah. Yang Allah nak kira ialah amalan bila di hadapan Allah nanti. Allahu Akbar. Kemudian sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Tak sangka. Diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah daripada Thabit daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum. Rasulullah kata, janganlah biarkan kematian di kalangan kamu hatta yuhsinuz zan billah, sehinggalah saat mana kamu mati itu kamu betul-betul berbaik sangka dengan Allah.
Yuhsinuz zan, baik sangka dengan Allah. Senyum je kita. Saat mana kita nak dipanggil menghadap depan Allah, suka je kita. Gembira, macam orang gembira nak pergi haji. Orang gembira nak pergi haji kan, rasa berbunga-bunga dalam hidup. Sukanya. Kadang-kadang kita ni suka. Bagaimana sukanya seorang pengantin baru. Dia nak kahwin, nak langsungkan kahwinan besok tu. Malam tu tak tidur dah. Padahal tak ada kaitan langsung pun dengan dia. Kalau dia tidur pelena pun patutnya demikian. Tapi nak sebutnya suka je. Orang mukmin ni biar waktu mana dekat nak mati tu, suka sungguh kita. Sukanya kita nak menghadap depan Allah. Kenapa? Kerana kita dah boleh mula berehat daripada kepenatan hidup. Kita dah mula tak ada apa dah. Kita ni melalui je lalu perjalanan hidup. Ni sampai tahap demikian. Bila kita nak melalui satu perjalanan ke barzakh, kita pun rasa sukanya kita. Sampai giliran kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai giliran kita untuk menerima nikmat-nikmat daripada setiap amalan-amalan kita kerjakan di dunia ini. Lalu Rasulullah kata, waktu itulah kamu akan berbaik sangka dengan Allah. Fa inna husnaz zan billah tamanuhul jannah. Rasulullah kata, ganti terhadap saat mana kamu mati dengan baik sangka pada Allah, ganti dia apa dia? Bila kamu baik sangka dekat dengan Allah, ganjaran dia syurga Allah akan bagi untuk dia. Besarnya baik sangka dengan Allah. Itu yang ana huraikan pada jemaah nak suruh faham. Dalam hidup kita ni, letaklah Allah tu sebesar-besar dalam hidup. Allah ni jadikan keutamaan dalam kehidupan kita. Letak Allah tu jangan kita letak belakang. Semua kerja buat kita dengan Allah tak depan. Bila kita buat letak kat depan, dalam hidup kita ni Allah keutamaan aku. Segala benda aku Allah dulu dalam hidup aku. Kita buat demikian, ganjaran balasan kita apa dia? Baik sangka dengan mati. Bila dekat baik sangka dekat nak mati tu, kita tak sabar ni. Tak sabar ni, syukurnya aku ya Allah. Sebab tu kan kita baca dalam sejarah Said Qutb rahimahullah yang karang kitab tafsir fi zilalul Quran tu, dia dipenjarakan oleh kerajaan Mesir. Jahat tak jahat ni. Dalam penjara dia tu, dia siap sebuah kitab tafsir Al-Quran fi zilalul Quran. Waktu mana nak kena gantung tu badan dia, dituduh nak kena gantung. Tak pernah sepanjang hidup dia ni senyum. Hidup dia ni payah nak senyum. Orang tanya kenapa tak senyum? Banyak sangat kerja. Kerja ni tak sempat nak senyum. Kerja-kerja agama ni banyak sangat, tak boleh nak senyum. Bila dekat nak meninggal dunia, letak je tali letak di tengkuk. Tak di tengkuk. Dia pun dalam keadaan letak di tengkuk tu, orang bagi kertas, suruh sign kertas ni, kertas kosong. Kalau sekiranya kamu sign ni, buka baliklah tali ni. Buka balik tali ni daripada tali gantung. Dia pun tulis, seandainya kamu semua tangisi kematian aku ini. Bidadari sedang bergerak tersenyum indah menunggu saat aku datang. Dia pun senyum terus. Dia tak tantangan kertas kosong tadi. Patutnya dia beri kertas tu tantangan, buka balik ni tali gantung. Tak nak gantung. Dia pun tulis, aku lihat bidadari Allah sedang berterbangan datang untuk menyambut roh aku pulang menghadap di hadapan Allah. Dia tulis semua tulisan sebut. Lalu kena gantung. Senyum. Waktu mana kena gantung tu senyum, sampailah dibawa menghadap di hadapan Allah SWT. Dr. Mursi baru ni kan, baca kan artikel yang ditulis oleh keluarga dia. Anak perempuan dia tulis, waktu mula-mula meninggal dunia tu, dibenarkan 4 orang je masuk. Adik-beradik, mak dia, adik perempuan, kemudian ada seorang, 4 orang masuk. Masuk tu, dia tengok muka ayah dia tu ada polis, ada tentera yang kawal lagi jenazah ni sendiri. Tengok muka ayah dia tu, arwah jenazah tu dalam keadaan berkerut lagi, nampak macam sesuatu yang tak puas hati menghadap depan Allah. Kemudian diarahkan supaya apa dia, keluarga dia ni bila tengok gitu sebut nak mandi ni, dia minta supaya polis tentera dia keluar biar keluarga kami je yang urus. Bila polis ni hormat, tentera ni hormat terhadap keadaan yang dah meninggal dunia dah, kemudian
Bila selesai saja, nak polis tu keluar je, dia kata wallahi, demi Allah, berubah terus wajah mayat tersebut. Jenazah ni berubah menjadi setenang-tenang jenazah. Indah terus. Berubah muka arwah ayah dia kerut tadi, hilang terus atas dahi. Kemudian nampak senyum terus. Berubah, Allah jadikan demikian. Kenapa? Tak redanya dia dengan jahatnya polis-polis tentera ni yang membunuh dia ni. Dah 20 minit menggelupur di atas lantai tu, tak diambil. Jahat nak sebut. Padahal kalau dia nak selamat, boleh selamat pun lagi, ambil, bagi bantuan pernafasan dan sebagainya. Tapi nak sebut dia jahatnya, biar mati. Nutur Musi dalam keadaan macam tu ubah wajah dia tenang. Dia kata sampailah pengurusan, sampailah solat jenazah, senyum tu tak berhenti lagi. Sampailah dia baru menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam keadaan menghadap depan Allah tu, dalam keadaan yang dikebumi, di kalangan keluarga dia je boleh kebumi. Keluarga je boleh kebumi. Tak benarkan tentera ni pegang. Sampai bawa masuk dalam kubur, senyumnya indah menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh-contoh. Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa. Ustaz Nur Azli Musa, bila selesai mandi jenazah, dia mandi semua, tiba-tiba tengah-tengah pakai kain kapan tu keluar air mata, mengalir air mata penuh di pipi ni, nampak ni air mata yang mengalir. Sukanya melihat tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak sebut ni gambaran nikmat yang Allah kurniakan dengan husnuzan billah. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti lagi. Dalam tajuk diriwayatkan daripada dalam tajuk ni lagi, berbaik sangka dengan Allah dalam perbincangan yang kita bincang, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة
القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم